tuan-tuan dan hadirat dirahmati Allah. Baik, sebelum saya meneruskan apa yang saya cakap tadi, saya nak habiskan dulu pertimbangan daripada kata-kata imam ataupun imam dan imam asal tadi. Itu tadi dia kata daripada tanda-tanda orang yang bersandar kepada amal perbuatan, nuksatul raja, kurang pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, indah wujud zalal, apabila ketika mana berlakunya ada perbincangan ataupun ada zalal tu kegelinciran, maknanya bila berlaku sesuatu yang tidak menyenangkan ataupun sesuatu yang tak selesa ataupun keadaan yang tak stabil, keadaan tak stabil. Kita sebagai manusia ni, kita tak lari tuan-tuan, perkara itu berlaku. Ada orang yang sepanjang hidup dia sihat, ada kan? Ada yang dulu sihat, sekarang tak sihat. Ada orang yang sentiasa senang, ada masa dia susah. Ada orang yang sentiasa gembira, ada satu masa ketika dia sedih, tuan-tuan. Ini memang sifat dia. Ada orang yang sentiasa hebat, tak penat. Dia ada sampai satu masa kita akan penat. Keadaan-keadaan itu akan berlaku kepada kita, tuan-tuan. Jadi seandainya perkara-perkara itu berlaku pada diri kita, contoh kita ambil contoh yang besar lah, sebagai contoh yang besar. Katakan Allah timpakan kita dengan ujian sakit. Allah timpakan kita dengan ujian sakit, tuan-tuan. Itu sebagai contoh. Adakah kita ni nak pujuk hati kita ataupun kita nak merawat hati kita daripada rasa sedih dan sebagainya? Layak ke kita dengan sekadar bergantung kepada amal perbuatan kita yang lepas, dengan sembahyang, dengan apa dengan sifat secara prinsip ataupun secara dasarnya yang mendatangkan sakit itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, nampak? Kita nak berbandingkan tu ataupun kita nak bersandarkan kepada tak kisah aku dah simpan selawat satu hari 1,000 kali, tidak buat selama 10 tahun. Ini sakit akan bertawasul amalan selawat satu hari 1,000 kali takkan tak sembuh. Itu sebagai contohlah. Tuan-tuan, diuji dengan apa-apa yang lain yang kecil, yang cukup menyakitkan ataupun cukup menyusahkan, menyulitkan. Adakah kita masih nak aku sebagai hajat ni memang tak pernah habis, diuji dengan ditarik harta, tuan-tuan, ditarik harta yang tidak ada, yang ada tak, aku selama ni dah sembahyang Tuhan tak pernah tinggal. Bukan 2 rakaat, bukan sekadar sembahyang Tuhan dan baca doa sembahyang Tuhan, malahan diiringi dengan baca surah Waqiah. Kan hebat, tuan-tuan. Dengarnya, ceritanya hebat, tuan-tuan. Adakah itu kita nak sandarkan? Layak ke kita nak sandarkan dengan perkara-perkara itu? Berbanding daripada kita kembalikan semuanya, segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita harapkan bagi kita itu apa tuan, iaitu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita. Tak ada seorang yang masuk surga dengan amal. Tak ada seorang yang masuk surga dengan amal dia. Sahabat-sahabat tanya, walau wala anta ya Rasulullah, begitu juga engkau ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya, illa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan, Allah menyelubungi aku dengan rahmat-Nya. Maknanya kita ni insya-Allah besok masuk surga,
Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab kita sembahyang, bukan sebab kita puasa, bukan sebab kita umrah tiap-tiap 3 bulan sekali. Hajinya sekarang kena haji yang di 50,000 kita pun bayar tuan-tuan tiap-tiap tahun jadi, bukan itu tuan-tuan. Tapi kita akan masuk surga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini tuan-tuan, macam apa yang saya katakan tadi, berdasarkan kepada cerita orang yang turun dari Cameron Highland ke bawah dan keadaan hujan, kemudian licin dan sebagainya itu, masa tu kita bukan bersandarkan kepada kaya lah. Ada berapa banyak kereta yang terhempas dalam gaung, tayarnya hebat, Toyonya, Michelin-nya dan sebagainya. Bukan tayar yang jenis beli second hand sebiji RM30, tuan-tuan. Tapi terhempas juga dalam gaung kan? Terhempas. Brand bukan Nokia punya brand, kan? Brand yang jenis yang baik dan teknologi tinggi. Tapi Allah takdirkan masuk dalam gaung, masuk juga tuan-tuan. Kan? Tapi berapa ramai juga orang yang tayarnya rotan, dia selamat. Selamat sebab apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Apa yang nak disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berdasarkan kepada kata-kata hikmah yang pertama ini tuan, iaitu kita sebagai hamba, kita hendaklah sentiasa memerhatikan ataupun kita mengkoreksi ataupun muhasabah diri kita ataupun menyediakan diri kita ini agar kita ini apa-apa pun kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya katakan tadi, layak ke, tak segan ke kita nak menagih kepada Allah, ibaratnya lah kalau misalnya macam budak-budak kan, budak-budak dengan orang tua dia, dengan mak bapak dia, ataupun budak-budak dengan cikgu dia, tuan. Cikgu dah jadi, mak bapak dah jadi, dia pun buat kan, dia buat. Kalau macam anak tu, okey, abah nak sediakan kau basikal, abah sediakan ni, abah sediakan tu, abah sediakan ni, kau belajar rajin, nanti sampai keluar universiti. Nanti keluar universiti, abah bagi kereta sebiji sebagai contoh kan. Layak ke si anak ni tadi kan, bapak dah biaya dari bawah ni, setiap bulan RM1,000, kemudian nak apa dia bagi kan, tiba-tiba dah habis universiti, jumpa kat bapak dia, abah mesti bagi saya sedikit kereta, abah dah jadi. Layak tak cakap macam itu? Tak layak tuan. Kenapa tak layak? Bapak ni lapor di awal ni, bapak dah lapor di awal. Tapi kalau bapak nak bagi dengan rahmat dia, dengan kelebihan yang ada pada bapak, jangan kita ni sebagai begitulah yang biasanya kita kepada kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlaku zalal ni, ujian-ujian yang macam tu, ya Allah, kenapa engkau tak sembuhkan aku dah selamat satu hadis 1,000 ni kali. Nampak? Aku dah baca Quran lah. Dia tak mana baca Quran. Takkan kau tak selesaikan, kau tak bagi juga. Siapa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kalau kita baca Quran ni tuan-tuan, kita baca Quran, mata yang kita membolehkan kita baca Quran tu siapa punya? Allah punya. Ni mushaf Quran ni tuan-tuan, mushaf Quran yang kita baca tu, yang kita boleh baca tu ada wilayahnya, ada kertasnya, ada tulisannya, ada nampak dia punya hurufnya tuan-tuan. Kertasnya tu siapa yang jadikan? Pokoknya Allah yang jadikan. Nampak? Pokoknya Allah yang jadikan. Akhir dakwahnya siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Segala-galanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pinjam ya benda yang dah siap. Tiba-tiba bila berlakunya zalal, bila berlaku sesuatu yang tak senang pada diri kita, kesusahan, kepayahan dan sebagainya tuan-tuan, kita nak bentak-bentak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan selayaknya tuan-tuan. Bukan selayaknya. Tetapi sebaliknya, bila berlaku keadaan macam itu,
kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut sebagai konsep tauhid. Konsep tauhid. Apa pun berlaku tu balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sakit bagi contoh, balikkan kepada Allah, sebab Allah yang menjadikan sakit dan Allah yang menyembuhkan. Rezeki kita ataupun harta kita Allah tarik dengan ujian. Dulu banyak jadi kurang, tuan-tuan. Siapa yang tarik? Allah yang tarik. Jadi kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya katakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah, ingatkan kepada kita supaya apapun pun kita mendasari diri kita ini dengan kembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita tak buat macam tu, tuan-tuan, kita boleh meletakkan diri kita ni kepada satu tahap yang bahaya dari segi akidahnya. Kita boleh terjerumus di kalangan orang yang melabelkan Allah itu zalim, melabelkan Allah itu zalim. Kenapa sampai tahap macam tu? Ini pengalaman saya, dialog dengan orang-orang masalah tu, tuan. Sebab kenapa dia sampai mengatakan macam tu? Sebab apa? Dia dah buat ni, dia dah buat ni, dia dah buat ni, dia dah buat ni, semua dapat, tapi tak dapat juga. Tapi tak dapat juga. Yang diberikan tu siapa, tuan-tuan? Yang diberikan tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ni tak adil. Cuma dia tak katakan Allah tu zalim. Kalau dia kata ini tak adil, yang dia katakan tak adil siapa? Allah. Yang dia kata tak adil tu Allah sebenarnya. Dia terluput. Dia terluput. Alhamdulillah. Tetapi apa sahaja yang Allah lakukan ke atas kita, tak ada istilahnya tak ada istilahnya zalim. Tuan-tuan kena ingat, apa maksud zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Sekarang ni kita siapa tuan-tuan? Allah. Siapa yang ciptakan yang kita? Allah. Jadi siapa yang kuasa ke atas diri kita? Allah. Jadi kalau Allah lakukan apa-apa, Allah takdirkan apa-apa kepada kita, zalim ke tidak, tuan-tuan? Tak zalim. Memang itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang zalim bukan genggaman kita, tetapi kita buat, kita lakukan. Contoh, Haji Nordin bukan pengurusi masjid Kampung Melayu, tapi Haji Nordin buat keputusan kat masjid Kampung Melayu. Itu zalim. Sebab Haji Nordin bukan kuasa kat sana, kuasa dia kat sini. Faham tak? Ni kita kena jelas, tuan. Lepas tu dalam hal ni kita sebagai Muslim, sebagai orang beriman, memang kita kena bertahap, kena bertingkatkan tahap kita punya keimanan, tahap kita punya kefahaman, tahap kita punya amalan, sampai satu tahap yang ketiga, yang kalau kita tengok dalam kerangka Islam itu, dia ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini yang kita nak bincang, ihsan. Yang kita nak bincang ni, yang kita bahaskan ni, kita nak berusaha untuk meletakkan diri kita ke darajat ihsan. Apa darajat ihsan? Antak mudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu mengartikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah. Itu tadi musyahadah pun. Musyahadah muraqabah. Ni ada mas tongkol kat depan mata. Orang tak ada tengah malam lagi, pukul 3 pagi. Tak ada, tuan-tuan. Kenapa tak ada? Sebab rasa muraqabah, musyahadah. Walaupun tak ada orang, tak ada sampai nampak, kan? Tapi yakin Allah itu wujud, Allah nampak apa yang kita akan lakukan yang tidak sedang lakukan. Jadi tak buat. Sebab apa tak buat? Sebab kita yakin wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sekadar itu yang saya dapat sampaikan, mudah ada manfaat kepada diri kita dalam usaha untuk kita perbaiki diri kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tahap yang hari ini. Kita ni tuan-tuan, kalau kita dapat darjah ihsan ni tuan-tuan, kita boleh tegak ibarat macam kita punya
Tuan-tuan dulu pernah main gasing kan? Main gasing kan? Dia kalau misalnya paksi tu kita dah peruruskan dengan baik, dia boleh berpusing dalam keadaan gasing kepala ni kan badannya dia besar kan, tapi dia boleh berdiri sempurna. Kena pusing pun dia boleh. Jadi waktu paksi tu kena mantap. Dia punya, kalau ibarat bangunan tu, dia punya foundation dia, cerucuk dia, piling dia kena kita kena buat. Kalau itu keluar kuat tuan-tuan, kita tak kisah. Kena remote ke, kena puting beliau ke, kena apa ke, pasti kena pupuk tetap. Kalau pasti pupuk, insyaAllah kita akan sentiasa kita akan selamat dan kita sentiasa mendapat nama daripada Allah SWT. Sekian saja tuan-tuan, mudah-mudahan dan manfaat. Sudah salah saya minta maaf. Aku lupa bihadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.